Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Hari ini kita bertemu lagi untuk kelas di dalam bulan Syawal, untuk kita sama-sama untuk mempelajari huruf-huruf Al-Quran yang kita cintai ini, kalamullah. Mudah-mudahan semua yang berada live sekarang ini di rumah masing-masing atau di tempat kerja atau di mana sahaja diberikan sebaik-baik kesihatan, sebaik-baik kebaikan oleh Allah SWT. Semoga semuanya sihat sejahtera, dan insya-Allah kelas ini akan bermula sebentar lagi. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita hari ini akan mulakan dengan beberapa surah lazim dalam Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita akan baca sama-sama sebelum di akhir kelas surah Al-Bayyinah. Sahaja Ustaz pilih surah tersebut untuk hari ini, untuk sama-sama kita baca insyaAllah, jika masa mengizinkan. Kita harap dengan masa 1 jam ni, 1 jam 10 minit, kita dapat sedikit menimba ilmu huruf-huruf, kemudian juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi seperti mana biasa, Ustaz akan pilih surah yang lazim dalam Al-Quran untuk dibacakan sebagai pembukaan. Jadi pilihan Ustaz ialah surah Al-Baqarah ayat 5 pertama, kemudian surah At-Taubah 2 ayat sahaja, 2 ayat terakhir, kemudian surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, kemudian surah Taha insya-Allah 14 ayat pertama. Dan terus kita akan mulakan kelas hari ini. Ini adalah untuk mereka yang dah biasa dalam kelas Ustaz, maka Ustaz baca je lah untuk melanjutkan apa yang telah biasa dilakukan. Baca dalam kelas, maka kita baca juga secara online lah, untuk sama-sama mudah-mudahan semua makin lancar membaca Al-Quran insya-Allah. Untuk menjelaskan kenapa Ustaz tak buat live hari Sabtu, sebab ada banyak bertanya sebab mereka dah biasa live hari Sabtu kan, untuk Ramadan. Sebenarnya untuk Ramadan tu hari Sabtu fokuskan untuk mat-mat tu saja, tu kelas istimewa lah, kelas khusus. Tidak ikut, hanya fokus pada mat saja, tidak ikut urutan lah. Sebab ada banyak bertanya kenapa cover mat saja. Sebab itu khas untuk Ramadan lah. Maka kelas yang hari ni kita adakan ialah kelas yang berlanjutan lah. Kita tak tahu berlanjutan hingga ke bila, maka kita mulakan kembali. Dan ada juga bertanya kenapa Ustaz tak gunakan buku tilawati. Sebab kalau perasan, minggu pertama sebelum Ramadan, tu dalam bulan Syaban, kita ada buka juga kelas online selama 3 minggu untuk kenal-kenal huruf. Dan semua Ustaz gunakan buku tilawati lah. Yang tidak dapat ikuti, boleh ikuti dalam YouTube. Kamak, KAMAQ dan YouTube Kamak tu ada makluman mengenai buku tilawati lain lah. Jadi Ustaz tukar kaedah dia semua sama lah. Yang penting kalau kita dah kenal huruf dalam buku tilawati, insya-Allah kita akan kenal juga huruf-huruf dalam buku talaki, untuk perbagaikan. Sebab ada yang cepat, maka dia boleh gunakan tilawati kalau mereka cepat untuk mengenal huruf-huruf. Tapi Ustaz faham ada yang setengah tengok rasa buku tilawati ni cepat sikit, terlampau laju ke apa ke, maka Ustaz syurkan buku talaki ni lah. Siapa yang berminat, yang belum ada buku talaki ni, maklumkan, sebab kebanyakan murid-murid Ustaz semua Ustaz tahu dah ada lah. Cuma mungkin ada pelajar-pelajar baru yang tak ada, maklumkan, sebab ada lagi 15 buku.
Dan ada juga yang nak mengajar lagi. Jadi siapa yang berhajat, yang lain ustaz dah post, tadi pun ada post, esok pun insya-Allah post lagi. InsyaAllah by next week kita dah boleh buka buku dah lah. Hari ni kita tak fokus buku sangat, jangan risau. Hari ni pembukaan, kita santai-santai saja. Dan Ustaz mohon maaf lah jika kelas Sabtu tu diubah pada hari Rabu, mungkin ada ganggu. Ustaz pun rasa sebab hujung minggu ni banyak yang akan berjalan raya sebab dah habis dah first phase of circuit breaker punya reopening kan. Jadi rasanya hujung minggu banyak orang berjalan, jadi kita tukarlah hari weekdays untuk kita sama-sama belajar. Yang pada asalnya pun memang weekdays pun malam kita belajar. Jadi kita mulakan dengan 5 ayat surah Al-Baqarah. Untuk yang baru pertama kali masuk, Ustaz ucapkan selamat datang dan kenalkan diri Ustaz sendiri. Ustaz Muhammad Nufirdaus bin Abdul Latifuddin, bertugas di Masjid Al-Taqwa selama-lama lah. Bukan selama-lama, maksud saya Ustaz dah lama lah bertugas kat Masjid Taqwa ni. Jadi hari ni kita akan fokuskan mengenai huruf-huruf dan juga baris-baris dalam Al-Quran untuk kita kenali dia. Tak kenal maka tak cinta. Maka hari ini kita nak kenal sedikit sebanyak mengenai Al-Quran, insya-Allah. Okey. Kita mulakan dengan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم طه
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن ورحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدني علما وارزقني فهما واسعا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا الله kami minta perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang telah kau kurniakan kepada kami, daripada berubahnya kesihatan yang telah kau kurniakan kepada kami selama ini, dan juga daripada seksa-Mu yang datang segala mengejut tiba-tiba, dan juga dari segala kemarahan dan kemurkaan-Mu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillah. Hari ini kita akan mula untuk belajar mengenai huruf-huruf hijaiyah ni. Muka huruf-huruf hijaiyah ni atau dinamakan dengan huruf bahasa Arab atau dinamakan sebagai huruf tahajji, iaitu kalimah-kalimah huruf-huruf yang ada dalam Al-Quranul Karim yang berbeza dengan Jawi. Ada sebanyak 29 huruf keseluruhan dia. Bermula dengan huruf alif, berakhir dengan huruf ya. Okey. Kalau dah tak masukkan alif, maka ikut pandangan setengah ulama, maka huruf-huruf ada 28 sahaja, iaitu ba sampai ya. Okey. Jadi tak kisah nak ambil 28 ke, nak ambil 29 ke, ada juga riwayat 30 pun tak masalah. Cuma yang perlu kita tahu, huruf-huruf Al-Quran ada 28 atau 29 huruf. Nak kena ambil tahu yang dia ada 29 huruf atau 28 huruf, tak kisah. Mana satu yang masyhur ialah 29 huruf. Alhamdulillah. Banyak teman-teman kita dah masuk. Baik. Huruf-huruf yang kita nak belajar ni, kita kena tahu bentuk dia ada pelbagai. Kita kena tahu titik-titik dia pun ada pelbagai. Dia ada banyak cara untuk kita kenal huruf-huruf tersebut. Ada nak belajar cara mudah, dengan kenal bentuk dia. Ada belajar saya susah nak kenal tebal tipisnya. Yang penting tak kisah apa-apa kaedah. Kaedah banyak sekarang ni. Terlampau banyak. Ada kaedah Iqra, tilawati, qiraati. Semua kaedah tu baik-baik belaka. Yang tak baiknya kita lah. Kita ada kurang kelemahan sikit untuk konsisten untuk belajar lah. Dia memang perlu korbankan masa. Al-Quran ni kita nak kena korbankan masa sedikit saja untuk kita istiqamah. InsyaAllah once we have the grab of it, sekali kita dah ada asasnya tu, InsyaAllah dia akan jadi seperti air lah. Permulaan dia memang rasa susah sebab nak kenal huruf tersebut. Sama jugalah kalau kita nak belajar bahasa Inggeris dulu pun, nak kena A sampai Z pun kita ambil masa untuk belajar. Kemudian Alhamdulillah kita pun tak tahu bila kita dah hafal A sampai Z tu kan. Sama jugalah A sampai Yah ni, dia memang ambil masa, dia ambilkan pengorbanan. Tapi tak sia-sialah orang yang menimba ilmu Al-Quran ni, InsyaAllah. Okay. Jadi Ustaz buka terus, Allah maaf, Ustaz buka terus bukunya. Okay.
Ustaz tengok, yalah memang banyak dalam buku saja je, iaitu Ustaz nak bincangkan siapa Dr. Surul ni. Dr. Surul ni dia pernah datang ke Singapura lah beberapa kali, dan juga beliau ni pusatnya di Selangor. Dan alhamdulillah buku dia ni dah hingga ke Indonesia. Sebab dia menggabungkan banyak kaedah. Okey, kita baca dulu pendahuluan dia, prakata penulis Dr. Surul sendiri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, alhamdulillah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarganya serta para sahabatnya. Dipandatkan kesyukuran kepada Allah Taala dengan hasilnya buku talaqi ini, sebuah buku yang dikhususkan bagi mereka yang mahu mempelajari Al-Quran dari langsung tidak tahu. Telah diketahui ramai, begitu banyak buku yang seumpama ini telah dihasilkan. Contoh buku Qiraati, Iqra' dan lain-lain. Semuanya itu tidak menghalang penulis untuk menyusun buku ini yang sudah pasti penulis mempunyai alasan tersendiri dalam hal ini. Tengok. Buku talaqi ini cuba menampilkan keistimewaan dia tersendiri berbanding dengan buku-buku lain. Pertama, menekankan cara huruf sebutan. Menekankan cara sebutan huruf. Dari awal peringkat lagi dah kenal huruf. Cara sebutan dia bukan setakat alif, ba, ta, ba, ta, se, jim. Dia bukan setakat nak kenal huruf begitu, tapi nak kena tahu betul ke tu ba tu. Kenapa tak ba atau ba? Ba ke ba ke ba ke satu. Jadi dia memberi penekanan terhadap makhraj dan sifat huruf. Daripada awalnya ini bermakna di samping murid diajar mengenali huruf, guru mesti menekankan aspek sebutan huruf sejak dari langsung tidak tahu lagi. Kedua-dua aspek ini ialah mengenal dan menyebut huruf-huruf yang tidak boleh diabaikan dalam pembelajaran. Okey, sebentar. Jadi maka terlebih dahulu dari buku ni guru perlu menguasai sebutan huruf. Ni guru perlu menguasai sebutan huruf yang betul sebelum dapat bimbingan murid berpandukan buku ini. Latih to be, ni praktis lah. Ni bahasa Melayu, latih to be. Praktis ada disediakan muka surat, nanti dimaklumkan. Okey. Penerapan hukum-hukum tajwid. Hukum-hukum bacaan yang perlu ditekankan menerusi buku ini ialah pertama, makhraj dan sifat huruf, terutama sekali bagi huruf-huruf yang tiada padanan dalam bahasa Melayu. Apa huruf-huruf yang tak ada padanan dalam bahasa Melayu? Sebab kita tak biasa sebut huruf ni dalam pembicaraan Melayu kita seharian. Apatah lagi English ke apa ke, tak biasa sebut. Jadi huruf-huruf ni susah lah. Huruf tha, ja, ha, da, za, sha, sa, do, to, zo. Banyak lagi huruf-huruf lah. Ini sebahagian. Sebutan tebal bagi huruf isti'la dan tipis bagi huruf istifal. Maka terbagi pada dua huruf-huruf ni. Dalam 29 huruf, 8 huruf, 7 huruf je lah isti'la, huruf tebal. Jadi kena bezakan. Sebab kalau tak, dia akan jadi seperti tipis. Sama. Jadi dalam Quran ni ada huruf-huruf yang bersamaan. Yang paling senang huruf ni lah. Huruf ta, tipis. Tebalnya huruf to. Ta, to. Bila baris atas tak nampak dia punya persamaan kan? Cuba baris bawah. Baris bawah, ti. Kalau to baris bawah. Kalau to baris bawah, ti. Samalah, ti, tak boleh. Kalau baris atas dia dah berbeza. Ta, to. Baris bawah pun dia berbeza. Ti, ti. Okey. Sama juga macam huruf sa dan juga huruf so. Sa, so. Nampak kan? Sa, satu SA, satu SO. Betul-betul huruf tak eja, tapi Ustaz ejakan untuk mereka yang untuk memahamilah apa maksudnya isti'la, apa huruf tebal, apa huruf tipis ni. Huruf tebal ni makna dia bunyi ke arah O lah. Dia bunyi ke arah O, tapi bukan bererti moncong. Okey. Kalau sa, so, baris bawah, si, sod, baris bawah, si, si. Depan pun ada beza dia. Sa, si, su. Tapi kalau untuk so, si, su. Ta, ti, tu. To, ti, tu. Jadi
tebal pun ada impact. Tebal ada baris depan pun ada impact bacaan lah, ada beza dia. Okey. Jadi dalam buku ni juga ada penerangan mengenai panjang pendek. Ada yang 2 harakat, ada yang 4 harakat, ada yang 5 harakat dan ada yang 6 harakat. Ikut kemampuan masing-masing lah. Lain orang lain. Tengok ada sempat, ada boleh awak pilih 2, 4 atau 6 harakat. Maka biasanya orang akan ambil 2. Yang dah biasa baca ambil 2 harakat lah. Yang baru nak belajar, jangan, kalaulah boleh baca lebih dari 2, maka digalakkan baca 4 sekurang-kurangnya. Kalau nafas, nak belajar nafas, ustaz nafas saya pendek, belajarlah baca sampai 6 harakat. Makin tak ada nafas lah saya. Semua nafas sama. Kita tak biasa saja. Jadi kita nak biasakan lah. Okay? Jadi bacaan panjang pendek ni 2, 4, 5, 6 ni, harakat 2, harakat 4, harakat 5, harakat 6 ni, ada yang ada pilihan. Ada yang boleh ada baca 2. Ada yang 2, 4, 6. Ada 4, 5. Ada 4, 5, 6. Dan ada yang 6 saja. Jadi nama-nama kalau tak tahu lagi, tak mengapa. Nama-nama hukum tersebut. Tapi kita nak kena tahu benda ni boleh tak baca lebih dari 2 atau tak boleh baca lebih dari 2. Kena 2 saja. Tu kena ambil tahu dululah. Nama ambil masa lah. Tak boleh kita dalam kelas tu terus kita nak tahu ni 2 harakat, nama apa pula. Sebab dia ilmu yang berbeza. Nak namakan hukum berbeza, nak baca tu berbeza. Teori satu hal, praktikal satu hal. Di sini kita fokuskan lebih pada praktikal. Panjang pendek macam mana nak tahu. Kena talaki yang guru-guru. Mungkin awak punya 2 harakat tak sama dengan 2 harakat guru. Mungkin 6 harakat seorang guru dengan guru yang lain tak sama. Padahal kuat yang sama. Dia lihat bagaimana guru tu dididik lah. 6 harakat dia akan tahu, tambah lagi sikit. Tambah, kita hormati lah guru tersebut. Dia suruh tambah sikit lagi, tak menyebabkan kita ni apa-apa. Tak, hanya kita kena lebihkan nafas saja. Jadi ada sebab kenapa ada guru tu 6 harakat dia, wah panjangnya. 2 harakat dia macam mana, 4 harakat dia macam mana. Yang penting berguru, tu penting. Okey. Bacaan dengung atau tidak. Hukum-hukum idgham, ikhfa, izhar ada dalam buku ni. Okey, disentuh. Okey. Maka selepas tu dia maklumkan sebagai buku asas sebutan dan bacaan, aspek tajwid perlu ditekankan dari peringkat awal lagi. Walaupun begitu, buku ini cuba mengelak daripada penjelasan nama-nama hukum. Kan saya dah kata buku ni dia fokuskan lebih pada praktikal lah. Dia tak pentingkan nama sangat. Kecuali siapa yang berhajat untuk jadi guru, siapa yang berhajat untuk ajar anak-anak dia. Kalau kita mengetahui nama-nama hukum tu, itu bonus. Itu menyebutkan kita, menunjukkan kita ni ada haibah, kehebatan untuk ingat nama-nama. Memang ambil masa, tapi jangan risau, insya-Allah. Siapa yang kenal saya tahulah, tiap-tiap murid saya harap boleh jadi lebih hebat daripada saya. Untuk dalam mendalami ilmu tajwid ni, mesti tahulah, mesti lebih baik lah, sama atau lebih baik. Aim untuk jadi guru Quran, insya-Allah. Okey, yang semampunya. Kalau guru Quran yang mampu untuk ajar huruf saja dulu. Okey, siapa yang dah boleh belajar sampai tajwid, alhamdulillah. Memang ambil masa, tapi insya-Allah. Baik, oleh itu guru perlu mengajar ilmu tajwid itu terus kepada praktikal bacaan tanpa menghafal nama-nama hukum. Guru pula jangan emphasize ilmu lah sangat. Saja-saja tanya Bismillahirrahmanirrahim. Bila baca tu kan, kita tanya guru-guru sikit sekala, him tu apa hukum dia? Berapa harakat boleh baca? 2, 4, 6. Okey, berapa hukumnya? Tanyalah secara santai. Kalau dia tak tahu, kita maklumkan namanya ma'arid disukun. Untuk saja je dia dengar, lama kelamaan dia insya-Allah hafal. Okey. Alhamdulillah buku talaki ini telah disusun supaya menepati kaedah penulisan Al-Quran. Sebab buku-buku belajar mukaddam yang lain kadang-kadang tulisannya ikut kaedah tulisan lama, iaitu Quran Imla'i atau Quran Qiyasi. Jadi yang dalam buku yang awak pelajari ni, buku talaki,
penulisan dia exactly what you will find dalam Al-Quran. Sama penulisan. Jadi kita tak ada kita kejut lah kenapa kita dulu belajar huruf dia tulis lain, tiba-tiba Al-Quran ni tulis lain pula. Okay. Dia tak tulis lain, penulisan saja. Jangan risau, Quran semua sama ya. Penulisan Al-Quran Rasam Uthmani. Hukum tajwid pula telah disusun sesuai dengan riwayat Hafs an Asim melalui Tariq Asy-Syatibiyah. Ni siapa yang faham bab ni, dia faham lah. Yang tak faham tu, ni semua teori saja ya. Siapa yang faham, kita ni sedang baca Al-Quran riwayat Hafs an Asim. Tajwid dia pun mengikut riwayat Hafs an Asim melalui Tariq Imam Syatibi. Tariq tu jalan, riwayat tu. Sebab Quran-Quran kita, kalau kita cek belakang dia ada tulis Quran ni ditulis bersesuai dengan qiraat apa sebenarnya. Tapi jarang disentuh sebab majoriti lah penduduk dunia ni 95% hampir membaca riwayat Hafs an Asim. Memang ada riwayat-riwayat yang lain yang dibaca, tapi tidak begitu masyhur seperti riwayat Hafs an Asim. Riwayat Hafs an Asim ni ustaz gelar dia semacam E-Max lah. Macam elementary max. Max yang penting lah, wajib. Bila mudah pandai, ambil lah. Nak lepas tu dah pandai E-Max, nak ambil A Max ke F Max ke Z Max ke A to Z ke apa ke Max. Suka hati lah sama. Qiraat ni luas ilmu dia. Jadi kita ni fokus pada riwayat Hafs an Asim melalui Tariq Asy-Syatibi. Jadi kalau kita dengar orang ni kata mad jaiz boleh baca 2 harakat, itu Tariq lain. Contoh dia baca ya ayyuhallazina amanu. Kita biasanya baca ya ayyuhallazina amanu. Ya tu dia baca 4 harakat atau 5. Tapi guru ni ajar 2. Maka kita kena fahamlah dia ajar Tariq berbeza. Tapi sama Al-Quran juga. Cuma jalan dia berbeza lah. Okay. Tak salah. Cuma bila kita, macam saya kata, Tariq Asy-Syatibi ni dia elementary, yang asas. Bila kita dah pandai baca Tariq Syatibi, silalah ambil Tariq-Tariq yang lain kalau minat. Penulis juga telah cuba sedaya upaya untuk mengambil contoh dari ayat-ayat Quran yang sebenar. Jadi apa yang awak nampak dalam buku ni, contoh-contoh dia tu semua dari Al-Quran pun ada. Contoh ada perkataan darasa. Darasa tu dalam Quran ada. Dia tak ambil contoh-contoh yang pelik-pelik lah. Okay. Oleh itu semua hukum tajwid yang amat mustahak dan selalu ditemui dalam Al-Quran akan ditengah-tengahkan dalam buku ni. Okay. Ustaz, di manakah saya boleh dapat buku talaki ni? Siapa yang minat untuk dapat buku talaki ni, boleh maklum PM pada Ustaz direct. Nanti kasih alamatnya. Nanti Ustaz akan post bukunya by this week insyaAllah. Buku dah ada dah. Tunggu untuk di post saja. Buku dah ada dah. Okay. Ada lagi, tak salah Ustaz ada 15 buku lagi. 15 buku lagi insyaAllah. Yang lain sedang dipost atau akan dipost by esok. Jika tidak, tak dapat buku ni, bolehlah cari kaedah lain. Mana tahu awak jumpa PDF ke dekat rumah ke apa ke, wallahualam lah, masing-masing. Tapi kalau memang berhajat pada buku ni, maklumkan insyaAllah akan sampai ke rumah by sebelum Rabu depan. Okay. Baik, aspek-aspek lain yang tidak boleh diambil ringan oleh guru. Ni guru saya lah. Aspek-aspek lain dan juga yang di rumah yang guru-guru ya. Aspek-aspek lain yang tidak boleh diambil ringan oleh guru dalam pengajaran buku ini ialah memperbanyakkan pengulangan. Murid tu kalau muka surat ni, dalam katakan macam ni, ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jauh nak Ustaz bagi kat sini ada contoh. Contohlah page ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7, ada 7. 7 kali 2, 14. Kalau dalam muka surat ni, 14. Ada 14 contoh dengan nak ngajar. Kalau 14 ni, setengah, 7 salah. Contoh dia baca, saja, salah, kita tegurkan dia. Sataja. Dalam 14 ni 7 yang salah, takkan kita terus nak movekan daripada muka surat terseterusnya. Bila kita senang untuk movekan dia, sebab kita nak cepatkan dia ke Quran, memang insyaAllah dia cepat ke Quran, tapi cepatlah lupa dia juga. Kaedah yang tak lawan lah pada ustaz, kaedah yang paling baik, kaedah yang lama tu, kaedah Baghdadiyah.
Yang kena je tu. Alif ta'a alif bawa ia depan u. Lepas tu bila nak masuk wadduha, kena baca alif ta'a bawah mati dia tebal, bawah mati depan bu, tawa mati dia tau, saya mati bawah si, abu tau si. Itu kaedah yang terbagus tu. Tapi kaedah tu kena ngaji hari-hari. Masalahnya kita tak mampu untuk buat seperti dahulu, iaitu ngaji hari-hari. Siapa yang ada kelebihan, silalah guna teknik tu. Teknik tu memang terbaik. Maka kita berikan teknik talaki ni untuk mereka yang hanya boleh belajar seminggu sekali atau 2 kali seminggu untuk masa maka kaedah-kaedah ni baik. Maka bila dah ringankan kaedah, maka jangan kita ringankan sampai dalam page ni ada 14 contoh, 7 dah betul, kita move. Janganlah. Dia dah ringankan pun. Dah ringankan, dah simplify. Habis kita simplify lagi, lepas tu kita terus movekan on pada huruf-huruf lain. Dalam 14 tu satu salah, okey lah, boleh move lah, tak masalah. Tapi dalam 14 tu banyak yang salah. Dia ada kaedah kan nak ngajar, nanti ustaz akan ajar lah kaedah-kaedah nak ngajar. Tapi kat sini penekanan nak kena berikan. Jangan kita senang movekan pelajar ke muka surat seterusnya jika muka surat tu masih dia tak confident lagi. Takut nanti bila sampai dia ada access baggage yang belum selesai lagi. Imagine kita nak pergi baris bawah pula. Lepas tu kena baris depan pula, lepas tu baris mati pula. Aduh, kesian murid tersebut. Padahal Allah dah kata dalam Quran ni Allah mudahkan untuk kita belajar. Jadi sebagai guru kita ni mesti berikan yang sebaik-baiknya. Kalaulah murid tu dapat mengenali huruf alif sampai ya kerana kita, bukan kerana kita lah yang ajar Quran tu, Allah SWT. Tapi kita ni sebagai orang tengah untuk dapat ajar dia kenal huruf dengan lancar kerana kita alif sampai ya tu. InsyaAllah selagi dia baca Quran, Masya Allah, walaupun kita tak ada nanti, kita masih dapat dia punya bekalan. Jadi Ustaz Arab semua mesti inilah ambil kisah untuk kenal huruf-huruf ni dengan sebaik-baik sebutan. Get over it. Betulkan inilah, tak ada salah-salah lagi. Bila nak pergi ke baris bawah, depan, baris mati dan sebagainya, baris macam-macam baris dalam Quran ni, baris atas tu nak kena cantik. Baru boleh move on ke huruf-huruf lain. Kau tak jangan move. Ustaz bila ni tak confident nak belajar tu. Kan orang kata susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Hard first, easy later. Susah dulu, InsyaAllah nanti senang lah. Kalau awak nak senang-senang dulu, nanti susah. Lagi semangat, tak semangat lagi nak ngaji. Jadi jangan kita putus asa, teruskan insyaAllah. Jangan kita stres lah insyaAllah. Kita susah payah untuk Allah Ta'ala untuk mengaji ni, insyaAllah ganjaran dia Masya Allah. Jangan risau. Tak rugi orang yang buat investment. Buat investment makna kita berkorban masa untuk Al-Quran. Masya Allah ganjaran dia. Dunia akhirat Allah kasih. COD, cash on dunia lagi Allah kasih ganjaran dia. Okay? Jadi tu contoh-contoh lah. Nanti bila Ustaz ngajar, Ustaz akan ngajar teknik-teknik ngajar dan sebagainya lah. Jangan risau. Okay? Mata Ustaz tengok cahaya depan ni, dah nampak bulan bintang pula kat sini. Tak? Okay, aspek-aspek lain. Okay, baik. Maka setiap bab serta muka surat dalam buku ini tidak boleh diabaikan dalam usaha memudahkan murid membaca Al-Quran setelah tamat buku ini, insya-Allah. Murid perlu diasuh mengulang berkali-kali sebelum boleh dibenarkan berpindah ke baris yang lain. Dan atau muka surat ke muka surat yang lain. Aspek pengulangan ini perlu menjadi ciri penting pengajaran buku ini dari awal hingga akhir muka surat buku ni. Okey? Jadi kita kan belajar tiap-tiap minggu. Kita tak tahu mana kita belajar terakhir ke kali ke. Jangan risau. Ambil pen kat belakang ni, dia ada maklumkan rekod pembelajaran murid. Kalau kita yang belajar sendiri, kita yang rekod lah. Kalau ustaz kat sini nak rekod untuk kalian kan. Untuk tanda tangan, dia tak perlu tangan guru pun. Kita tangan imaginary je lah. Untuk awak tahu kat mana awak dah berhenti. Atau jika ada benda-benda yang awak tak faham, boleh tahu kat sini. Lepas tu nanti boleh WhatsApp ustaz. Ustaz boleh ulang lagi topik tersebut ke apa ke. Sebab ada memang topik ustaz akan cepatkan. Ada topik memang ustaz lambatkan. Tapi mungkin ada yang masih tak faham, boleh tanyalah insya-Allah. Okey.
Jadi kat sini dia ulang balik, murid-murid perlu diasuh mengulang berkali-kali sebelum boleh dibenarkan berpindah ke baris yang lain. Mengulang-ulang, repeat. Sebagaimana satu hari kita repeat 17 kali surah Fatihah. Samalah. Untuk praktis ni kita kena repeat walaupun kita dah jumpa satu kali muka surat tu saja. Okey. Aspek mengulang-ulang ini perlu menjadi ciri penting pengajaran buku ini dari awal hingga ke buku surah akhir lah. Bukan buku ni je, mana-mana buku pun kena banyak pengulangan. Apa yang diharapkan ialah murid akan dapat membaca Quran dengan tajwid yang betul setelah tamat buku talaki ni. Okey? Boleh baca Quran dengan tajwid yang betul. Walaupun belum tahu nama-nama hukum, tak kisah. Yang penting dia boleh baca. Penuntut dan guru yang budiman amat diharapkan kepada mereka yang mengguna buku ini dapat menyampaikan pengajaran hukum-hukum tajwid kepada murid mereka dengan penuh amanah. Ini kerana ilmu adalah satu amanah. Guru perlu menyampaikan sesuatu yang benar kerana apa yang disampaikan mereka itu akan menjadi ikutan muridnya sepanjang hayat. Akhir kata dari penulis merakamkan setiap terima kasih, syukran jazilan, jazakumullah kepada murid, kepada semua yang terlibat dalam menghasilkan buku ini, kepada guru dan murid yang menggunakan buku ini, maka didahulukan doa kejayaan. Semoga usaha ini akan menjadi amal jariah di dunia dan bekalan bagi semua di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Daripada Abu Anas An-Nadwi, iaitu Syekh Surur Syahbuddin, Dr. Surur Syahbuddin. Okey, dari Kota Damansara, Selangor. Okey. Awak boleh cek lah dia punya website, ada banyak dia cara ngajar-ngajar dia dalam ini pun ada juga, boleh dengar direct cara dia ngajar juga. Jadi ustaz ni sampaikan saja Buku ni dah lama juga dalam pasaran ya. Cuma kat Singapura ustaz rasa kat ini ada. Dekat Masjid Kasim tu Muslim Media ada. Okey. Tapi ini tengah tutup lah. Awak boleh order online atau dengan ustaz boleh postkan ke rumah, percuma. Okey. Baik. Kat sini apa yang kita akan belajar yang penting-penting ni, menyebut huruf Fathah. Nampak tak semua? Okey. Ini sangat penting. Baris Fathah ni sangat penting. Fathah ni baris atas. Kenapa dia tak sebut baris atas? Sebab dia nak kita belajar istilah bahasa Arab tu lah. Baris atas ni dia paling asas. Dalam Al-Quran paling banyak baris atas. Okey, paling banyak baris atas. Okey. Baris atas dah okey, mantap. Baris bawah dan baris depan insya-Allah mudah bagi dia. Tapi baris atas tu dia tak kenal lagi. Baris bawah, baris depan tu tak payah kata Okey. Jadi baris atas dia akan ajar sifat tunggal, iaitu berpisah. Huruf-huruf tu akan being separated lah. Okey. Tapi bila nanti dah mahir, maka nanti dia akan mula pelajaran 2 menyebut huruf-huruf berbaris bersambung. Huruf-huruf bersambung. Ni berpisah dulu. Kita huruf tunggal. Lepas tu nanti bila bersambung. Lepas tu pisah lagi. Lepas tu nanti sambung. Lepas tu dia masuk pada mat dan pelbagai-bagainya lah. Hingga ke topik ke-22. Jadi kita tengok ni 1 hingga 22. Adakah 22 minggu kelas ni akan dijalankan? InsyaAllah itu dalam planning Ustaz. InsyaAllah dia ambil bukan 22 minggu InsyaAllah lebih kurang 26 minggu ke 28 minggu. Jadi berapa lama tu? Okey. Jadi Ustaz InsyaAllah ini bulan 3. Mudah-mudahan kalau ini berjalan, Ustaz tak nak kata bulan 3 pula, astagfirullah, ni bulan 6. Masya-Allah, jauhnya. Tak maaf. Ustaz, kalau ni kita adakan tiap-tiap minggu, insya-Allah by penghujung tahun dah boleh kita baca Quran dengan lancar lah. Penghujung tahun. Okey. Dia ambil dia 22, ustaz tak boleh kata 20 minggu sebab ada topik dia perlu penerangan yang lebih banyak. Terutama sekali topik yang pertama ni. Menyebut huruf-huruf tunggal ni, pelajaran 1 bukan 1 page ya. Jangan pula orang ingat 22 pelajaran maka 22 page, tidak. Dia banyak sebenarnya. Dia banyak benda yang dia cover sebenarnya. Sini ada page je tak perasan Ustaz. Tengok antara pelajaran 1 yang pelajaran 2, 1 hingga 18. Nak dekat 18 muka surat antara pelajaran pertama, takkan boleh 1 minggu habis ke? Dia ambil masa lah. Jadi
22 minggu ni insya-Allah ambil masa 22 pelajaran, insya-Allah mengambil masa dalam 28 ke 30 minggu. 28 ke 30 minggu maknanya dalam 6 bulan insya-Allah. 6 bulan kita kos ni insya-Allah dalam masa 6 bulan lah kita tengok keadaan macam mana. Okey. Tengok kalau dia rasa ada sambutan maka kita sambung hingga ke akhir lah. Jika tidak kita akan fokus pada pengenalan huruf iaitu pelajaran 1 sampai pelajaran 10. 1 hingga 10 ni ini yang asas lah. 1 hingga 10 ni siapa yang dah boleh baca lancar dia dah masuk Quran dah. Okey. Ambil maknanya tak payah ke 11 ke ini ke. 11 sampai 22 hingga akhir buku itu untuk pengukuhan. Untuk tajwid, untuk dengung-dengung tak dengung. Panjang tak panjang berapa harakat. Okey. Untuk pengenalan huruf 1 hingga 10 dah mencukupi. Okey. 1 hingga pelajaran 10 dah mencukupi. Mana 1 sampai muka surat 56. Lepas 56 tu dia boleh baca Quran dah. Tapi dia boleh baca Quran dengan lancar ke tidak? Tu tidaklah. Sudah pun tu tidak. Maka perlu tunggu lagi sampai dia ambil muka surat ke 88 tolak 56, makna lagi 32 muka surat lah untuk dia belajar tajwid. Jadi tajwid bermula daripada pelajaran 11 onwards lah. Okey. Tajwid dah mula pada awal-awal. Tapi cuma teori banyak akan belajar kaedah-kaedah dengar, izhar lah, idgham lah, banyak istilah-istilah yang pelik-pelik. Semua bermula daripada muka surat 11. Muka surat 11 pula. Pelajaran yang ke-11. Okey? Jadi pelajaran yang ke-1 hingga ke-10 ni ialah dia fokuskan untuk kita kenali huruf-huruf ni. Kenali huruf-huruf ni daripada huruf alif sampai huruf ya, daripada baris atasnya, bawahnya, depannya dan sebagainya. Okey? Jadi kita macam Ustaz Alongkan tadi, kita takkan sentuh bab topik tu ni hari. Cuma hari ni Ustaz akan tunjukkan kalian semua baris-baris yang kita akan jumpa dalam Al-Quran. Okey? Baris-baris dalam Al-Quran bernama harakat. Harakat bukan harakat panjang pendek. Harakat kat sini nama baris lah. Baris. Okey? Baris yang asal dalam Al-Quran baris fathah. Sebut fathah. Fathah. Mulut. Dia ambil daripada huruf alif. Huruf alif ni awak imagine huruf alif ditegakkan, maka mulut kita jangan buka besar-besar, jangan sa, tak boleh. Dia sikit saja tapi dia perlukan naik. Ba, ta, sa, ja, ha, kha. Nak perlu bokok. Tu baris fathah. Kemudian kita akan jumpa baris kasra. Sebut kasra. Sebut kas pun nak kena senyum dah. Baris bawah ni banyak bukan senyum lah. Terus bibir kita ni tarik. I, B, T, C. Kalau perasan surah Al-Fatihah yang kita baca, hujung-hujung dia semua kita kena tarik kat belakang tu. Kena senyum lah. Ustaz istilah kena senyum. Tapi bukan senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lah. Dia narik je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Malam Jumaat kita baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi bibir kita ni nak kena manja. Sebab al-qasrah ni dia pergi huruf ya. Ya bentuk ini potong kepala, potong ekor, tinggal gini, jadi arrow dia begini. Jadi bila fathah, mulut buka, ba, sa, do, to, zo, la, ma. Tapi bila bawah,
mi, li, hi, wi. Okey. Bayi depan dinamakan dia dhammah. Ni bahasa Arab punya istilah lah. Dhammah. Ustaz dah pernah maklumkan kalau kelas-kelas sebelum ni, kenapa kita tak boleh gunakan istilah atas, bawah, depan. Bila belajar, kita kena patah balik dengan istilah bahasa Arab. Bukan kerana Al-Quran tu bahasa Arab. Kerana kita akan hadapi pelajar-pelajar yang bukan Melayu. Contohnya pelajar India Muslim ke, atau kita ada pelajar orang converted ke Islam ke apa, kena belajar ngaji. Kalau kita ajar dia atas, bawah, depan, susah tu. Ba on top, ba below, ba in front. Macam mana tu? Bila mati lagi susah. Ba wow, die, on top. Susah lah. Jadi kita tak kena lah istilah atas, bawah, depan tu. Tapi untuk anak-anak kita, untuk siapa-siapa kita nak ajar yang faham bahasa Melayu, tafadhal, silakan guna istilah Melayu tu. Tak masalah. Tak masalah. Ni cuma nak maklumkan yang istilah-istilah Melayu atas, bawah, depan tu sebenarnya ada istilah bahasa Arab. Okey, dhammah. Okey, dhammah ni sebut dhammah dia moncong lah. Dia ke arah waw kan, waw dia bulat kan, seolah-olah mulut tu moncong. Fathah, kasra, dhammah, mulut moncong. Bu, tu, su, du, ju, khu, ru, zu, su, du, tu, zu. Nak moncong. Nak moncong, bayi depan moncong lah, semoncong-moncong dia. Tapi tak payahlah moncong macam nak mencium gitu. Kita tak baca iyyaka na'budu. Tu melampau sangat lah. Dia sikit saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Cukuplah, tak payah ghairil maghdubi. Tak payahlah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi baris-baris huruf-huruf Quran ni, dia bila makin dah lancar, makin bibir tak gerak mana. Kalau kita tengok Syekh Mishari, Syekh Mahmud Al-Khusari, Syekh Imam Mekah, Syekh Balilah, Syekh Suais, dia bibir tak gerak mana pun. Tu dah mereka dah sampai tahap yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bibir mereka tak gerak mana pun. Tapi untuk kita yang belum biasa, nak kena gerak banyak sikit lah. Tu permulaan. Sebab kenapa? Sebab untuk mereka, syekh-syekh ni memang mereka dari kecil dah terbiasa dengan huruf-huruf Arab. Kita ni baru nak belajar bahasa Arab. Selama ni kita belajar bahasa Melayu. Jadi tekak kita ni tak biasa untuk itu. Yalah, kita Melayu ni banyak ini kan, pakai hujung mulut. Nak pergi mana tu? Dia hujung mulut je. Dia tak gunakan makhraj daripada pangkal apa? Pangkal halqum hingga ke lidah tu banyak tak gunakan. Dia hanya gunakan hujung-hujung. Hujung lidah, hujung mulut tu sama, tu saja yang dia gunakan. Jadi dia tak biasa nak gunakan makhraj-makhraj lain. Jadi dia perlu masa. Jadi nak kena biasakan lah. Jadi dia, macam orang menyanyi nak kena exercise mulut. Nak ngaji pun exercise mulut dulu lah. Ya. Tapi insyaAllah lah, tak pernah lah Ustaz nampak lagi orang ngaji sampai krem lah mulut dia. Kata asal tak berbual ni, krem lah baru belajar ngaji. Kita ngaji pun tak sampai 1 jam, yang banyak baca pun Ustaz. Kalau kalian, kau dalam kelas pun paling-paling banyak baca pun bila kita buat pengulangan ke. Ramai-ramai tak rasa lah penat mana. Tapi tak adalah pernah orang krem bila baca nak ke Quran tu. Lagi Quran tu lagi banyak dibaca, Masya Allah. Lagi asyik, lagi kita nak banyak baca. Permulaan dia memang susah. Nak mula tu, nak cari page mana kita berhenti je tu, satu ujian tu. Indian tak baca Quran sebab lupa page. Tapi once kita dah mula, Masya Allah, 1 jam, 2 jam, 3 jam pun tak rasa. Kalau kita dah asyik dengan Quran ni, Masya Allah. Quran ni banyak dia punya Masya Allah kelebihan rahmat Allah Ta'ala berikan pada orang-orang yang dapat kemanisan Al-Quran. Alhamdulillah. Yang belum lagi merasai, yuk kita
sungguh-sungguh cuba untuk belajar Quran dengan sebaik-baik keadaan. Macam Ustaz kata, Ustaz maklumkan guru Quran tak boleh satu lah, tak boleh hadapkan Ustaz seorang lah. Kena cari guru-guru masing-masing. Kat sini Ustaz ajar secara ramai-ramai. Kalau kamu nak ikut pun, ikut dari rumah, ikut. Tapi tak ada orang betulkan. Kalau ada suami, isteri ke, atau ibu ayah ke, boleh nenek ke, boleh teguhkan, alhamdulillah lah. Kalau tak ada, dan kena berguru lah. Guru Quran kena ramai. Ustaz sendiri, guru daripada Ustaz kecil sampai sekarang, hampir 80 lebih guru Al-Quran. Okay, termasuk dengan guru-guru belajar kitab-kitab lah, kitab fikih ke ilmu-ilmu yang lain lah. Tapi guru Quran paling banyak lah, hampir daripada 50% semua guru Quran tu. Ada yang Ustaz dapat lah sampai sekarang, guru-guru Ustaz ada 4-5 yang Ustaz dapat, yang di mana tanya pendapat-pendapat mereka, atau ada benda-benda yang kita lupa ke bila nak ngajar ni kan. Tapi belajar memang kena banyak guru. Tak boleh harapkan satu guru. Tak boleh, kalau nak ngaji nak ada Ustaz Fidahun seorang ni payah. Sebab yang ajar Quran ni Allah SWT. Jadi kena cari ikhtiar untuk dapatkan guru-guru yang lain. Kalau boleh one to one lah. Kat sini kita ajar ramai-ramai. Lepas tu cari guru one to one. Kalau nak Ustaz seorang, kalau dalam ni ada 50 orang, kalau nak satu-satu dengan Ustaz, Masya Allah, payah lah. Jadi ini kita belajar ramai-ramai. Lepas tu kena cari guru lah. Kalau tak, teman ke, kawan ke, yang pandai baca untuk cek bacaan-bacaan tu. Nak kena ada ramai guru. Ramai guru. Cuma ada 1-2 yang kita dapat, yang di mana kita boleh tanya sokmo lah sikit-sikit kan. Sebab jangan segan untuk bertanya lah. Guru suka murid tanya. Kecuali kalau guru tu entah dia ada bad mood ke apa ke, kalau tanya sikit dia marah kamu ke apa ke, tu jangan tanya guru tu lah. Kita ambil ilmunya, bukan perangannya kan. Jadi kebanyakan guru suka bila murid tanya lah. Jangan risau takkan guru tu nak peli kata takkan ni tak tahulah apa dah, tak tahu sebab orang tanya kan. Jadi insya-Allah semua guru baik-baik belaka. Macam Ustaz kan alungkan selalu, setiap guru ada kelebihan, keistimewaan masing-masing. Tapi kita manusia kan pasti ada kelemahan lah. Maka yang baik tu kita ambilkan teladan semua guru tu. Lepas tu kita jadi yang terbaik lah antara semua kita belajar tu. Okay? Jadi semua guru ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka kita ambil yang baik-baik saja. Kita baik sangka dengan guru kita, insya-Allah berkat ilmu tu. Okay? Jadi baris atas, bawah, depan. Ini baris yang penting dalam mempelajari Al-Quran. Tak boleh lari lah. Setiap surah mesti ada. Mesti ada baris atas. Cuba kabar dengan Ustaz, surah apa tak ada baris depan? Dia mesti ada atas, bawah, depan. Atas, bawah, depan. Tak boleh lari lah. 3 baris ni kena betul lah. Kalau A, I, U lah. Kalau dia baca ayu, dia tak lancar lah tu. I, U. I, U. Hamzah. Untuk Hamzah tu. Babibu. Tadi tu. Babibu. Tadi tu. Dia nak kena sebut Quran ni untuk permulaan, dia nak kena sebut satu-satu. I, U. Dia tak boleh combine. Ayu. Babibu. Kena satu-satu. Dalam satu-satu, tapi dalam satu masa lah. Jangan ba, bi, bu. Tak boleh juga. Dia kena satu masa. Ba, bi, bu. Tapi tak boleh babi bu. Tak boleh berhenti-henti pula. Banyak cerewet kan. Tak cerewet lah. Ni saja untuk sebab bagaimana awak belajar permulaan Quran, dah ada impact untuk awak mengaji Quran. Kalau waktu mengajar tu awak dah baca macam itu, I, U, nanti sampai Quran pun ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Macam mana awak belajar? Macam itu jadi je nanti. Tapi kalau kita dah lancar, insya-Allah bila sampai Quran pun lancar jugalah. Nak kena biasakan kaedah tu. Jadi guru mesti ambil kisah jangan pelajar tu terlampau laju hingga tengah terbalik nanti. Kalau terlampau laju, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tengok dia betul. Tapi situ banyak kesalahan sebenarnya. Tidak lancar sebutan huruf-huruf tu. Ara'aital ladzi ara'aital ladzi. Dengan ara'aital ladzi. Tak lancar. Cepat sangat pun tak lancar, lambat sangat pun tak lancar. Okey?
Jadi bukan Ustaz maklumkan ni bukan untuk buat kalian semua stres ke apa. Dia nak katakan Quran ni cantik. Dia bukan orang lain dengar sedap, awak sendiri dengar sedap. Kalau huruf tu dia baca dengan betul. Kalau huruf tu dibaca dengan tak betul, jangan kata orang lain, awak sendiri baca pun stres. Yang dengar tu makin stres lah. Nanti takut dia khabar pula. Awak baca bagus, tapi kalau tak baca lagi bagus, tak nak gitulah kan. Jadi kita bukan nak lemahkan semangat, tapi nak galakkan lagi untuk perbetulkan sebutan-sebutan huruf tu untuk lagi lancar. Okey? Jadi Ustaz rasa banyak masjid-masjid lain adakan kelas live banyak bukan di Singapura saja, di Malaysia banyak Ustaz nampak. Kaedah ada berbaca one by one lah apalah, semua kaedah ikuti mana yang terbaik, mana yang kita termampu. Cuma nak kena istiqamah tu payahlah. Okey. Jadi mudah-mudahan dapat istiqamah untuk ikuti, insya-Allah. Tiap-tiap kali benda kita korbankan untuk Allah Taala pasti ada hasilnya. Benda yang awak kata susah, tapi kalau awak berusaha insya-Allah akan jadi mudah. Okey. Jadi jangan risaulah untuk belajar Al-Quran ni, tak akan rugi. Okey. Baik. Masa dah tunjuk 9.47. Ustaz tadi dah khabar benda-benda penting pasal okey. Macam Ustaz maklum 1 hingga 10 dia fokuskan untuk bacaan kena-kena huruf. 11 sampai habis dia fokuskan lebih kepada nak mendalami ilmu tajwid. Jadi buku ni 2 in 1 lah. Dia belajar tajwid dengan huruf-huruf sekali lah. Okey. Tak perlu ke belajar tajwid lagi kalau dah belajar buku ni. Ini hanya asas. Asas. Nak mendalami lagi tajwid, dalami lagi kena fokus kelas tajwid lah. Okey. Jadi ini semua asas-asas saja tapi asas ni penting lah. Asas ni dah betul, insya-Allah lah. Base tu nak kena betul. Okey. Okey. InsyaAllah kita hari ni Ustaz tadi maklumkan kita belajar baca surah surah Al-Bayyinah. Kenapa Ustaz suruh pilih surah ni? Tapi sebab masa tak izinkan, Ustaz rasa kita ambil surah yang lebih mudah. Bayyinah ni boleh juga sebenarnya. Okey. Baik, untuk maklum awak, daripada surah Wadduha sampai surah An-Nas ada 36 surah, tak salah Ustaz. 36 surah. 1/3 surah-surah dalam Quran ada dalam juz 30. Tu daripada surah daripada surah An-Naba' tu, Amma yatasaalun tu, surah An-Naba' sampai ke An-Nas ada 36 surah lah. Tapi Wadduha sampai ke An-Nas tak sampai 20 lebih lah, tak sampai 30 pun. Tapi antara Wadduha sampai An-Nas, ayat yang panjang ada dalam surah Al-Bayyinah ni. Kalau kita perasan ayat yang pendek-pendek semua surah sebelum dia pendek. Al-Qadar. Kalau kita tengok surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pendek. Surah pendek bukan berarti senang. Ayat yang panjang-panjang lebih senang daripada ayat yang pendek-pendek. Okey. Sebab nak tunjukkan awak berapa bukan susah. Ustaz tak nak ajar susah, tapi cuma nak maklumkan awak tak semestinya surah pendek itu senang. Kita tengok macam surah Al-Muzammil ni. Nampak dia pendek macam senang Dia tak begitu senang. Dia tongue twisting bila nak baca surah ni. Surah Al-Muzammil, surah Al-Mudaththir. Okey. Tengok dia pendek. Okey. Contoh, kita tengok Al-Mudaththir lah. Tengok tu pendek kan? Okey, kita cuba baca Kita ambil 10 ayat pertama lah, atau berapa ayat pertama. Berapa yang mampulah selagi belum ke 10 Jadi kalau kita tengok surah Al-Mudaththir ni, dia pendek. Tak macam surah Bayyinah tadi. Al-Bayyinah. Tengok. Tak nak keluar pula. Sekejap Dia pening kot. Maaf Ayat Mustaqar. Dia dah pening.
Okey, Ustaz ambil surah ni, pergi ke surah Al-Bayyinah. Okey. Tengok ayat ni panjang-panjang Tapi ayat ni yang panjang-panjang dia senang sebenarnya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ambil 5 ayat pertama saja atau 4 ayat pertama. Kemudian kita tengok pula surah Al-Mudaththir Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang ada surah panjang, nafas panjang, dia boleh baca habislah. Yang tak boleh, kita ambil part by part untuk belajar. Okey, lagi sekali untuk yang mungkin ada yang belum kenal sangat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Satu-satu. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Okey. Itu untuk orang baru belajar lah. Betul-betul tak boleh pisah-pisah. Bila dah masuk Quran, betul-betul tak boleh baca putus-putus. Tapi ni Ustaz kasih contoh saja. Okey. Okey. Jadi tengok je macam susah, tapi sebenarnya dia tak susah mana. Nafas nak kena panjang Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Okay. Bila dah lancar baca, dia akan baca seterus gitulah, satu ayat penghujung. Okey. Kecuali kalau ada traffic light macam ni, ustaz panggil traffic light lah, wakaf-wakaf ni. Okey. Ini untuk surah Bayyinah dia surah panjang macam panjang ayat dia panjang-panjang, padahal dia dekat surah yang penghabisan dalam Quran. Dia contoh dia panjang macam gini ialah panjang-panjang yang ada dalam surah Al-Baqarah dan sebagainya. Jadi bila kita tengok surah Al-Baqarah panjang-panjang tu, jangan risau. Jangan kata bila nak khatam Al-Baqarah je sampai 2 juz lebih, bila nak habis Al-Baqarah tak habis Al-Baqarah. InsyaAllah InsyaAllah. Sebab ustaz tahu, sebahagian murid ustaz, dia bila belajar, bila dekat Al-Baqarah, bila dia tukar guru dah tak ada lagi, guru pindah ke apa ke, dia tukar guru, patut balik Al-Baqarah. Mana-mana Al-Baqarah. Jadi dia mahir Al-Baqarah, tak habis Al-Baqarah. Kalau dia move on sampai Ali Imran, An-Nisa, lepas tu nanti patut balik Al-Baqarah, tukar guru lagi. Tu kena istiqamah lah. Mudah-mudahan dimudahkan lah untuk dapatkan guru untuk istiqamah dalam baca Quran tu sampai khatam. Okey.
Memang bermasa, memang ambil masa, memang tak dinafikan ambil masa. Ustaz sendiri mula-mula nak khatam Quran tu pun masa banyak. Bila nak ambil sanad lagi pun masa banyak. Kadang-kadang hingga banyak yang tahu ustaz ke Kelantan ke apa ke. Banyak kita korbankan masa. Tapi insya-Allah ada keberkatannya. Jangan risau. Macam ustaz suruh maklum tadi lah. Hard first, easy later lah. Susah-susah dulu. InsyaAllah nanti Allah mudahkan banyak urusan kita. Okay? Jadi surah yang ustaz kata payah ni, dia bukan payah surah Quran, memang ada keistimewaan cara bacaan dia. Sebab kita tengah, ini baru cara baca, belum tengok makna. Maknanya masya-Allah. Surah ni walaupun dia tongue twisting tapi maksud yang Allah nak sampaikan kat kita ni masya-Allah. Tu bidang lain lah, ustaz-ustaz tafsir, ustaz-ustaz bidang tadabbur Quran lah. Ustaz hanya fokus dalam pembacaan saja. Kita cuba baca. Walaupun dia pendek-pendek, dia ada tricky dia sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Hati-hati kat sini. Ya 4-5 harakat. Ayyuha, ya dia ada sifat rohawah. Jadi dia tekan tak boleh ya ayyuhal, tak boleh. Sama macam kita baca Fatihah lah. Iyyaka na'budu wa dia kena tekan jangan iyyaka na'budu wa tak boleh baca gitulah. Jadi dia kena ya ayyuhal. Okey. Mud ada sabdu kat sini. Banyak orang tak perasan sabdu sini. Dia terus baca ya ayyuhal mudaththir. Mudaththir bukan kat sah ni je ada sabdu. Dal ni ada sabdu juga. Dia kena tekan. Ya ayyuhal mudaththir. Roh kena tipis. Dia tak boleh mudasir. Ya ayyuhal mudaththir. Roh tu kena tipis sebab sebelum dia baris bawah. Ya ayyuhal mudaththir. Satu ayat tu nak menerangkan dia tu macam-macam. Kum fa'anzir. Kum. Ini Izzah Syafawi tak ada dengong. Lepas tu bila ni nun jumpa za kena dengong pula ikhfa. Kum fa'anzir. Roh kena tipis. Wa rabbaka fakabbir. Roh kena tebal. Tak ada wa rabbaka. Rabbaka. Lagi tak ada rabbaka pula. Wa rabbaka fakabbir. Roh tipis. Fakabbir. Ni huruf kaf bukan huruf kap. Kita dulu kap, kop kap. Kap siakap tak nak. Ni huruf qaf, kaf. Kaf lembut. Wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka lembut. Qul ya ayyuhal kafirun. Ka tu lembut. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Ka. Jadi nak sebut betul tu kita nanti belajarlah kaedah talaki ni. Wa rabbaka fakabbir. Cuba. Wa thiyabaka fatahhir. Okey. Sebab kenapa je susah? Sebab dalam satu ayat ni yang kena panjang ya aja. Macam ayat ni semua tak kena panjang. Wa rabbaka fakabbir. Ada penekanan je tapi tak yang panjang. Pendek. Ni satu je panjang. Wa thiyabaka fatahhir. Roh kena tipis juga. Tak ada fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Tengok ni. Wow. Roh nak kena tebal. Well. Lepas tu nak masuk huruf ni. Huruf ni biasanya orang akan teka. Huruf apa ni? Huruf yang ada satu titik di bawah hanya dua huruf saja. Jika tak ba, dia ja. For this case, dia ba ke ja. Tengok satu titik bawah, bentuk dia ja. Dia jim lah.
Jadi waruj ru dengan ro dengan waruj roja. Rojak tak nak. Waru ro tebal. Tafkhim masuk pada jim. Dia memang makhraj dia jauh lah. Ujung lidah dengan tengah lidah. Walaupun kita tengok sebelah-sebelah, nak baca bukan mudah. Warujza fahjur. Ro tebal Ni ro tipis, tiba-tiba ro tebal. Lepas tu patah balik ro tipis pula. Sebab saya kata surah ni antara surah-surah yang awal tu diturunkan oleh Allah SWT. Tapi dia punya cara bacaan dia masya-Allah. Warujza fahjur wala tamnun tastakthir. Wala panjang, tamnun patutnya kalau baca izhar nun, tapi dijumpa huruf ta, jadi tak boleh baca lagi nun, kena baca nun, kena baca ikhfa hakiki kat sini. Wala tamnun tas, sing keluarkan angin, tas tak angin juga. Sin ada dua sifat khusus angin, hamas dengan safir. Safir ni senang je, makna lidah tu, di tengah lidah tu dia langit. Tas ujung lidah memang ke belakang gigi. Tu makhraj huruf. Kita akan belajar bila kita masuk buku ni lah. Ini roughly je. Wala tamnun tastakthir. Sa lidah kena kurangkan sikit. Jangan tastaksir, nanti dia pergi ke huruf sin. Jangan terpergi ke lain huruf. Bunyinya hampir sama, tapi salah. Wala tamnun tastakthir. Okey. Wa li rabbika fasbir. Wa li rabbika fasbir. Fasbir. Wa li rabbika fasbir. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Roh tebal balik. Sebab saya kata tipis, tebal. Tipis, tebal. Tipis balik nanti. Okey. Dan semua pendek-pendek Thir, zir, bir, hir, jur, thir, bir. Tiba kat sini. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Dia boleh baca 2, 4, 6 harakat. Bila belajar berguru, tolong baca yang paling maksimum lah 6. Bila nak belajar tu. Supaya guru tahu yang situ, awak tahu yang boleh baca 2, 4 atau 6. Kalau awak hanya ambil 2, guru tak pasti whether awak ni tahu tak actually dia boleh baca lebih dari 2. Kalau awak baca 6, insya-Allah lah. Makna guru boleh tahu yang kamu ni 2, 4 pun dia tahu boleh baca situ. Okey. Itu ma'adil sukun lah kalau kita belajar kaedah ni. Tu ma'adil sukun lama lah. Itu semua topik-topik yang terkemudian. Okey. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Jadi roh akan tebal pula. Tapi ustaz, roh dia dari bawah. Jangan fikiran lah. Belajar dulu. InsyaAllah nanti kita tahu. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Roh tipis balik. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Okey. Nakur, asir, yasir. Tiba-tiba dia tukar pula kaedahnya. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Dia ketukar kaedah. Biasanya Quran, ayat-ayatnya semua ujung-ujung dia akan sama lah. Tapi kalau surah Al-Mudaththir ni, dia ada pelbagai. Jadi dia akan membuat pembaca, penghafal, Masya Allah. Lagi orang yang hafal ni kan, lagi dia kena tahu yang ni kena tukar. Jadi banyak kaedah, banyak cara untuk kita baca surah ni dengan lebih baik. Nak kena banyak baca lah, ulang. Kalau orang yang pertama kali jumpa surah ni memang dah rasa susah. Tapi jangan takutlah. Sebab kita jumpa ni kan, padahal dalam Quran banyak surah-surah yang mudah-mudah. Surah-surah Quran ni ustaz tak kata dia susah-susah apa. Kita kena tengok kenapa dia susah dia, huruf-huruf tu.
Dalam Quran ni kalau ditanya orang yang menghafal Quran, surah apa yang susah nak hafal, dia akan kata surah Yusuf. Sebab surah Yusuf ni dia berbentuk dialog. Okey. Dalam Quran ada tempat-tempat lain juga yang berbentuk dialog, tapi surah Yusuf tu full dialog lah. Kalau nak buat surah Nabi Yusuf, tak payah script writer sebab script dia semua dah ada dalam situ. Okey. Jadi surah Yusuf ni bukan saja surah nak hafal susah, baca dia pun sebenarnya susah sebab banyak perkataan-perkataan dia, perkataan-perkataan yang tidak ada dalam surah-surah lain, ayat-ayat lain dalam Quran. Okey. Jadi banyak juga surah. Kalau surah Nabi-Nabi, kecuali surah Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain pada dua surah Nabi ni, surah Hud, surah Yusuf, surah Yunus, surah Ibrahim. Surah dia kalau kita baca, sebab para nabi ni diuji banyak, nak baca surah dia pun ujian juga sikit untuk kita lah. Untuk orang yang pertama kali baca, jangan ustaz kata yang dah biasa baca tu insya-Allah lah tak ada masalah sangat lah. Ni untuk yang baru-baru nak jinak dengan Quran, bila dia baca surah Baqarah senang, tiba-tiba baca surah Al-Anfal susah. Biasalah. Bila biasa surah At-Taubah lagi susah. Sebab dia mengenai perang jadi surah tu bentuk dia pun susah sikit nak baca dia. Tapi nanti bila dah senang, nanti dia masuk surah-surah Al-Kahfi senang balik. Lepas tu surah Taha susah balik. Ya, gitulah biasa dia senang susah. Macam ke depan kita ada masa senang, ada masa susah. Macam kita nak ngaji ada masa kita semangat, ada masa tak semangat. Jadi iman kita naik turun samalah macam ayat-ayat Quran. Ada masa kita ni senang kita baca, kadang-kadang susah kita baca, tapi jangan jadikan ia sebagai penghalang. Yang susah jika kita dapat atasinya, dia akan jadi senang untuk kita selama-lamanya. Yang senang jangan kita overconfident, entah-entah kerana dialah kita jadi kita salah. Jadi dah masa 10 minit ni pun, jadi ustaz minta maaf lah terlajak 8 minit ni untuk kita sama-sama belajarlah mengenai Al-Quran ni. Mudah-mudahan bermanfaat dan minggu depan insya-Allah macam ustaz maklumkan tadi, siapa yang berminat untuk dapatkan buku ini, ustaz ada 15 buku lagi. 25 dah diberikan, 15 buku lagi, dan ada juga masih nak menaja buku-buku tu. Jadi jika ada orang lagi nak taja, insya-Allah nanti siapa lagi minta lebih daripada 15 ni, insya-Allah ustaz akan postkan ke rumah secara percuma sebab buku ni dah ada orang bayar dah. Jadi ustaz cuma tinggal nak bagikan. Sebab betul-betul lepas Ramadan sebenarnya nak buka kelas talaki ni dan sambung yang hari Khamis. Memang di sini sebelum circuit breaker memang dah mula buku ni, dah patut masuk topik yang ke-10 pun. Tapi kita merancang, Allah juga merancang, dan perancangan Allah lebih baik. Maka sekarang ni ada lagi stok buku ni dah sampai. Jadi alhamdulillah ada pula yang menaja. Jadi insya-Allah kita teruskan belajar buku ni. Tak apa, pelan-pelan insya-Allah. Pelan-pelan tu membawa berkat untuk kita peroleh insya-Allah. Yang baik semua dari Allah Taala, yang tak baik tu dari ustaz, sama maaf. Yang ustaz nampak pelajar-pelajar yang baru pun banyak, yang dah belajar lama pun masih ikut ni, dahsyat. Yang dah boleh mengajar pun ikut ni Puan Nuraini, Umat Tahir, Puan Hajah Faridah, semua ustazah-ustazah, ada ustazah pun ni diikuti ni sebab nak cek saya lah. Alhamdulillah lah ada tukang cek guru wajah insya-Allah. Yang baik tu semua dari Allah Taala, yang tak baik tu dari ustaz sendiri, ustaz mohon maaf. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa Rabu depan pada waktu dan tempat yang pada waktu dan juga FB yang samalah, Masjid Taqwa, untuk kita mendalami, untuk kita mula untuk mengenal, untuk melancar. Yang dah kenal kita lancarkan huruf tu lah. Mudah-mudahan setiap kali ustaz ajar ni, mudah-mudahan menambahkan lagi ilmu. Jika rasa benda ni asas, maka carilah ilmu-ilmu yang lain yang ada pada waktu ni. Ustaz rasa Rabu ni banyak kelas-kelas lain yang ada juga, banyak ceramah-ceramah yang diadakan oleh masjid-masjid lain juga. Jadi tafadhal, kita usaha untuk bantu masjid-masjid kita di Singapura ni. Waktu sikit breaker dah habis ni pun masih ada ujian-ujian lain-lain kan. Jadi kita bantulah. Siapa yang nak beri sumbangan, silakan penau ke Masjid At-Taqwa, UENDR 83MQ0021K, atau transfer ke OCBC lah, biar kau masjid ni.
Jika ada sumbangan untuk diberikan kepada masjid, dipersilakan. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih. Yang baik itu semua dari Allah, yang tak baik itu dari Ustaz. Maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna bil iman wa amina bil iman wa khilna jannata ma'al iman. Allahumma fir lana dzunubana wa walidina warhamna kama rabbayana shaghira wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan rahmah wa muzakkirna nusina wa lamna jahilna wa dhukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alna hujjatan lil alamin. Ya Allah, berkati kami dengan Al-Quran, rahmati kami Al-Quran, pemudahkan segala urusan kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ya Allah tiap-tiap huruf, tiap-tiap kalimah, tiap-tiap ayat yang dibaca sebagai penembus dosa-dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa ahli keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, dan juga dosa orang-orang yang kami sayangi, khususnya guru-guru kami dan juga teman-teman kami ya Allah yang telah buat baik pada diri kami semuanya. Kau berikan mereka semua rahmat-Mu, berikan mereka semua hidayah-Mu, berikan mereka semua perlindungan-Mu ya Allah, dan jadikan mereka juga pencipta-pencipta Al-Quran ya Allah, dan jadikan Al-Quran itu benda yang paling penting dalam kehidupan kami ya Allah. Dan cahayakanlah hidup kami dengan keberkatan Al-Quran, rahmatilah hidup kami dengan keberkatan Al-Quran, dan berkati juga keluarga kami dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Ya Allah, tidaklah kami berkumpul di rumah Allah di dalam Facebook ni, kemudian berpisah, melainkan Kau ampunkan tiap-tiap dosa kami, melainkan Kau kabulkan segala hajat-hajat kami di sini, khususnya pada mereka yang menyaksikan ni ada hajat-hajat yang tertentu, khususnya untuk dapat membaca Quran dengan sebaik-baik bacaan. Dan juga kami mohon ya Allah, kurniakanlah kami keluarga yang sebaik-baik keluarga, iaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jadikanlah kami semua hamba Allah yang berakhlak mulia dan beradab mulia, dan sentiasa jadi manfaat pada yang lain, dan sentiasa bersyukur dan bersabar dengan setiap ujian-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Terima kasih banyak. Kita jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.